Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang untuk kepada pendengar, khususnya pelajar-pelajar SPM Ekonomi dan juga kepada guru-guru ekonomi, khususnya guru-guru yang baru. Jadi pada kali ini, siri keempat, saya akan memberi tumpuan kepada soalan kertas 2 bahagian B. Jadi terlebih dahulu sebelum saya meneruskan siri ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasul Selangor kerana sudi memberi ruang melalui channel ini untuk berkongsi pengalaman dengan murid-murid calon SPM Ekonomi dan juga guru-guru. Baiklah, kita mulakan siri ini dengan sama-sama melihat skrin yang akan saya kongsikan kepada semua. Lihat soalan contoh soalan bahagian B. Maklumat berikut berkaitan barang import dalam ekonomi. Jadi barang import dari sini ialah ikan. Info 1 ataupun maklumat 1, lambakan ikan import. Istilah lambakan ini saya harap tahu ikan import daripada negeri China menyebabkan nelayan tempatan mengalami kerugian. Itu info 1. Untuk info 2, kerajaan bertindak mengenakan sekatan tarif dan kota untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah tersebut itu masalah lambakan ikan yang boleh menyebabkan kerugian kepada nelayan tempatan. Mengapa nelayan tersebut? Untuk soalan 1, berdasarkan Rajah, jelaskan kesan daripada situasi info 1. Kesan daripada info 1, situasi info 1. Jadi kita tumpu kepada info 1 untuk menjawab soalan A. Dia dah bagi tahu sini, jelaskan kesan daripada situasi info 1. Jadi info 1 ni situasi dia apa? Lambatkan ikan import. Situasi dia. Kemudian apa lagi yang menyebabkan nelayan tempatan mengalami kerugian? Apa sebab nelayan tempatan kerugian? Sebab bila lambatkan ikan import, maknanya ikan import akan jadi murah. Jadi bila ikan import murah, mungkin pengguna tempatan akan banyak meminta ikan import, menyebabkan permintaan ikan tempatan akan berkurangan. Untuk soalan ini, itu saya fahamkan info 1 ni. Untuk menjawab soalan B, kena faham betul-betul stimulus. Berdasarkan Rajah. Apa Rajah yang sesuai sini? Jelaskan kesan daripada situasi dalam info 1. Jadi kalau kita lihat di sini, Rajah yang sesuai di sini ialah rajah berlaku pengurangan permintaan ikan tempatan. Jadi rajah kita kena pilih rajah yang sesuai dengan maksud di sini. Okey. Kita tengok soalan 1 ni. Kata tugas dia ialah jelaskan. Kita tengok soalan ni. Jelaskan.
Kata tugas jelaskan. Jadi kata tugas jelaskan ni kita dah bincangkan beberapa kali dalam siri 1, 2, 3, boleh kata hampir setiap siri ada perkataan jelaskan ini. Ya. Tapi saya ulang sebab ulang-ulang ni boleh menyebabkan kita akan ingat. Mustahil akan berlaku ingatan yang kekal yang lebih lama sekiranya kita tak mengulang sesuatu perkara itu. Ya. Biasanya ingatan berkaitan dengan ulangan. Jadi saya ulang-ulangkan. Ya. Jadi untuk soalan kata tugas jelaskan ini, respon atau jawapan yang diharapkan daripada calon ialah calon perlu memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan. Ya, dengan sokongan. Sokongan ini mesti adalah kaitan dengan stimulus dan dengan soalan supaya mudah dipahami. Okey, biasanya dalam ekonomi SPM, sokongan-sokongan yang boleh menjelaskan, memberi penerangan untuk soalan jelas ini ialah boleh rajah kalau sesuai, boleh fakta kalau sesuai, boleh dalam bentuk keterangan, boleh juga dalam bentuk contoh. Ya. Mana-mana yang sesuai. Ya. Tapi biasa dua ni adalah dua ni. Fakta ni dari mana? Biasanya fakta ni dari buku teks. Ya. Nah, fakta ni biasanya daripada buku teks. Keterangan dari mana? Keterangan ni boleh dari buku teks ataupun boleh dengan cara kita fikirkan. Begitu juga contoh, ada yang dalam buku teks, tapi banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita fikirkan. Ya. Nah, jadi kalau untuk soalan jelas, kita nak bagi semua keterangan pun boleh. Campur-campur fakta, campur keterangan, campur contoh pun boleh. Ya. Nah, itu untuk soalan jelaskan. Dia tidak spesifik, mesti ada fakta, mesti ada keterangan, macam uraikan, terangkan. Dia mesti ada fakta dan ada huraiannya dalam keterangan-keterangan yang tertentu. Tapi yang ni dia lebih terbuka. Ya. Kalau katalah tak ada fakta pun, semua keterangan yang mencukupi, kita masih lagi boleh dapat markah yang penuh. Okey. Okey. Ini rajah ada. Berdasarkan rajah, jadi saya pilih rajah ini. Ya, rajah perubahan permintaan, perubahan keseimbangan akibat daripada kesan daripada perubahan permintaan. Ya. Sebab kita di sini ada dalam cerita tu ada cerita tentang penawaran ikan dan juga sama ada daripada nelayan tempatan ataupun daripada import, dan ada juga berlaku permintaan. Ya, perubahan kesannya yang kita nak lihat ialah perubahan permintaan. Okey. Okey. Rajah ini perlulah kita kuasai. Ya, perlu kita kuasai. Ya. Kita kena tahu yang huraikan keadaan asalnya, dan kita kena tahu huraikan keadaan apabila dah berlaku perubahan. Kalau dalam kes ni perubahan permintaan, kita tahu huraikan situasi yang baru, ya, keseimbangan yang baru. Okey. Jadi saya akan huraikan rajah ini dan melalui paparan ini. Yang pertama, permintaan ikan tempatan berkurang. Atau slash keluk permintaan beralih ke kiri. Atau permintaan di kosong ke di satu. Jadi kalau dekat rajah, kita boleh lihat di sini tadi. Keluk permintaan beralih ke kiri atau beralih ke di satu. Ya. Pun kita boleh kata begitu, ataupun keluk permintaan beralih ke kiri pun kita boleh sebut begitu. Ya. Mana-mana. Ya. Kita tengok keterangan yang kedua. Penawaran ikan tempatan tidak berubah atau tetap. Ya. Jadi kalau kita lihat ini permintaan saja berubah, penawaran tak berubah. Ini penawaran tetap SS. Jadi daripada maklumat yang dalam info 1 tu, penawaran ini kan tak berubah. Ya. Nah, yang berubah ialah permintaan.
Okey. Yang ketiga, berlaku lebihan penawaran ikan tempatan sebanyak 80,000 unit ataupun 120,000 unit tolak 40,000 unit. Secara gambar aja bagaimana? Cuba kita tengok di sini. Ini keseimbangan asal I0 harga 20. Kuantiti 120. Apabila berlaku lambakan ikan menyebabkan pengguna tempatan kurang minta ikan tempatan. Jadi keluk permintaan beralih ke kiri. Ya. Jika harga kekal 20, jika harga masih kekal 20, permintaan di sini. Ya, garis harga ni potong permintaan di sini. Maknanya permintaan yang baru 40 selepas permintaan berubah. Sedangkan penawaran kekal di sini 120. Ini kalau harga kekal, harga tak berubah lagi. Jadi berlaku lebihan penawaran 120 tolak 40, lagi lebihan penawaran ialah sebanyak ni lebihan penawaran ataupun di sini 120 tolak 40 sebanyak 80. Lebihan penawarannya 80. Ya. Okay, boleh faham tu. Saya harap boleh faham keterangan itu. Harga ikan tempatan akan menurun daripada RM20 kepada RM16 atau RM20 tolak RM16 atau harga turun sebanyak RM4. Kita balik kepada rajah. Apa yang dimaksudkan situ? Okay. Bila berlaku lebihan penawaran, keadaan pasaran ini akan menyebabkan harganya akan cenderung menurun. Ya, menurun hinggalah capai keseimbangan baru 16. Jadi harga keseimbangan lama berubah kepada harga keseimbangan baru 16. Jadi harga turun sebanyak RM4 atau 20 tolak 16. Ya. Itu keadaan harga apabila masa berlakunya keadaan lebihan penawaran. Ya. Jadi harga secara mekanisme harganya akan menurun daripada 20 kepada 16. Ini maksud yang sini. Keseimbangan baru berubah ke kiri ataupun labelnya I0 kepada I1. Saya tunjuk, saya rajah. Ini keseimbangan ke kiri. Okay. Dan kalau kita tak sebut secara keseimbangan berubah ke kiri ini, kita boleh sebut gunakan label keseimbangan berubah daripada I0 kepada I1. Ya, kita boleh sebut begitu. Itu yang dimaksudkan oleh huraian ini. Kemudian kuantiti keseimbangan akan berkurang daripada 120 kepada 80,000 unit. Kat mana kuantiti keseimbangan? Ini kuantiti keseimbangan yang asal 120. Ini kuantiti keseimbangan yang baru 80. Jadi kuantiti keseimbangan berubah daripada 120 ke 80 ya. Tengok I1 ni, I0 ni keseimbangan asal. Bawah dia kuantiti 120. Ingat keseimbangan baru kita tarik kepada kuantiti di bawahnya 80. Maka keseimbangan ini kita dapat lihat keseimbangan pasaran ikan tempatan ini berubah daripada 120 kepada 80. Okey. Okey, berkurang sebanyak 40 unit. Okey. Okay. Seterusnya kita lihat penawaran ikan tempatan berkurang sebanyak 40,000 unit. Daripada 120,000 unit kepada 80,000 unit. Penyataan ni kita nak tengok kat mana rajah? Kita tengok atas keluk penawaran. Ini penawaran yang asal. Ini atas keluk penawaran ya. Ini yang asal 120. Ini yang baru, penawaran yang baru. Maka penawaran ikan tempatan berkurang daripada 120
kepada 80,000 unit. Okey, akhir sekali permintaan baru ikan tempatan meningkat sebanyak 40,000 unit ataupun daripada 40 kepada 80,000 unit. Kat mana yang kita nak tengok? Tengok dekat permintaan ni pula. Ya, tadi kita tengok penawaran. Tengok permintaan. Okey, bila berlaku perubahan ya, permintaan, jadi permintaan yang asal masa harga 20, 40, dan bila harga dah turun 16, permintaan dia 80. Jadi permintaan meningkat, permintaan ikan kesan kesan daripada penurunan harga ni, permintaan ikan tempatan meningkat daripada 40 ke 80. Ya, itu penerangan rajah ini yang dimaksudkan dengan soalan ini. Berdasarkan rajah, jelaskan kesan situasi pada info 1. Info ni lah. Bagaimana pula kalau sekiranya calon menjawab tanpa rajah? Tanpa rajah. Ya. Kalau tanpa rajah, ada kemungkinan ya, yang mungkin boleh dapat markah hanya permintaan ikan tempatan berkurang, ataupun penawaran ikan tempatan tak berubah. Yang lebihan-lebihan ini semuanya perlu dapat daripada pengiraan. Ini semua harga ikan tempatan semua, kalau tak ada kita tunjukkan daripada angka mana kepada angka mana, jadi kemungkinan tak dapat markah. Ya. Kalau sekitar 5 markah tu mungkin boleh dapat 2/5 saja. Kalau kita mungkin memberi keterangan tanpa rajah. Ya. Itu mungkin ada tahun-tahun tertentu dan ada kemungkinan tahun-tahun tertentu tanpa rajah tak terima. Ada kemungkinan sebab respon dia mesti menggunakan rajah. Ini jadi untuk itu kita balik pada respon. Jadi soalannya berdasar rajah, maknanya jelaskan ni ikut rajah. Ya, ikut rajah. Ini yang saya nak ingatkan. Ya, sangat bahayalah. Ya, walaupun kemungkinan ada markah, tapi rasanya kalau 5 tu bukan dalam markah lulus lah. Kalau 5 tu mungkin 1 atau 2/5 saja boleh dapat markah. Ya, kalau tanpa rajah. Jadi pastikan kalau soalan berdasarkan rajah, mesti fikirkan rajah mana yang nak dijelaskan. Okey. Saya pergi kepada soalan yang kedua. Maklumat berikut sama juga, info yang sama. Saya tak payah ulang balik. Kita baca soalan. Mengapa nelayan tersebut mengalami kerugian? Ya. Dekat mana perkataan mengalami kerugian? Masih dekat info 1. Kalau kita lihat di sini. Menyebabkan nelayan tempatan mengalami kerugian. Di sini disebut nelayan tersebut. Jadi di sini tersebut di situ ialah tempatan, nelayan tempatan. Kena baca ni, kaitkan. Kena cari nelayan tersebut mengalami kerugian. Mengalami kerugian. Dekat info 1. Analisis betul-betul. Lambatkan ikan import di China menyebabkan nelayan tempatan. Jadi mengapa nelayan tersebut ni maksudnya ialah nelayan tempatan mengalami kerugian. Mengapa? Ya, mengapa nelayan daripada lambatkan ikan import daripada China tu, nelayan tempatan mengalami kerugian. Okey, kita tengok soalan kata tugas mengapa. Kata tugas mengapa, respon yang diharapkan atau apa yang murid perlu beri sebagai jawapan ialah memberi sebab. Mengapa? Ya, memberi sebab. Maknanya sebab nelayan tempatan rugi. Ya? Okey. Untuk ekonomi SPM, biasanya sebab kesan ni dia kebat. Kita kena fikirkan. Ya? Contoh, beri sebab daripada data, beri sebab daripada rajah, beri sebab daripada situasi. Ini info, beri sebab daripada maklumat ataupun info. Jadi di sini kita kena beri sebab daripada maklumat atau situasi atau info yang diberi. Ya? Jangan beri sebab yang tidak berkaitan dengan info. Ya,
Mesti berkaitan dengan import. Import di situ ialah lebihan ikan import. Nelayan tempatan rugi. Mesti ke arah mengapa nelayan tempatan rugi. Ya, mesti sesuai. Okey. Yang ni senang sikit tadi, Rajah. Saya terpaksa ambil masa sikit. Untuk yang ni kita boleh fikir logik saja. Okay, nelayan tempatan rugi sebab harga ikan tempatan akan jatuh. Ya, dan tentu kalau berlaku lebih lambatkan ikan import, ikan di pasaran jadi banyak. Ya, jadi bila banyak ikan dalam pasaran, penawaran ikan banyak, harga ikan akan jatuh. Ini kesan kepada pasaran ikan. Ya. Jadi dia akan juga terkesan pada ikan tempatan juga akan jatuh. Permintaan ikan tempatan rendah. Ini kesan daripada lambakan ikan daripada China. Sebab biasanya lambakan ini menyebabkan harga ikan import itu akan dijual sangat murah. Jadi keadaan ini menyebabkan permintaan tempatan akan lebih meminta ikan daripada China, ya, dan mengurangkan permintaan ikan tempatan. Ini yang dimaksudkan permintaan ikan tempatan rendah. Ya. Jualan ikan tempatan rendah. Hasil jualan rendah. Hasil jualan ni maknanya harga adalah rendah. Darab kuantiti pun rendah. Jadi hasil jualan pun akan rendah. Seterusnya, untung peniaga ikan tempatan juga rendah. Ataupun kita boleh kata peniaga ikan tempatan kerugian. Mana-mana, ya, boleh kata hasil jual rendah, tapi tak adalah, ini maksud dia sama, tak mungkin dia akan bagi 3 markah di sini. Ya, hasil jual rendah. Kalau tak jumpa ni, jumpa ada calon yang tulis untung peniaga ikan tempatan rendah pun boleh diterima. Ataupun ada calon yang menulis peniaga ikan tempatan kerugian pun boleh. Ya, pun boleh diterima. Stok ikan tempatan banyak atau tinggi atau bertambah. Sebab apa stok banyak? Sebab permintaan ikan tempatan rendah. Jadi bila rendah, banyak ikan yang tak dapat dijual, jadi maknanya dia stok, disimpan. Ya, disimpan beku lah kalau ikan banyak. Pasaran ikan tempatan terhad. Ya, pasaran ikan tempatan terhad. Ya. Itu juga kesan daripadanya. Ya, sebab mungkin sebahagian daripada pasaran ikan itu telah diambil oleh ikan import. Ya, itu jadi menyebabkan pasar ikan tempatan kita terhad. Ya, kalau misalnya kalau saya bagi contoh, satu tempat tu ada 100 orang. Ya, jadi kalau tak ada ikan import, mungkin 100 orang tu akan beli ikan tempatan. Tapi bila ada ikan import, mungkin 60 orang beli ikan import. Tinggal 40 je. Itu yang makna 40 tu terhad sangatlah pasarannya. Ya. Kos pengeluaran ikan tempatan tinggi. Ya. Kos pengeluaran ikan tempatan tinggi. Ini pun satu masalah juga yang menyebabkan kita kesan kepada pengeluar ikan tempatan. Nelayan tempatan guna teknologi rendah ataupun kurang cekap. Ini pun kesan juga sebab tu dia tak dapat jual serendah harga ikan lambakan tu. Ya. Sebab kos pengeluaran ikan tempatan kita tinggi. Jadi dia kena jual harga yang tinggi. Dia tak dapat lawan harga dengan ikan yang lambakan daripada China tadi. Mungkin selain daripada itu sebab nelayan tempatan guna teknologi rendah kurang. Jadi hasil tangkapan dia tak banyak. Ya. Jadi tak banyak tu sebab dia punya harga tak dapat bersaing dengan harga ikan daripada China yang dimaksudkan oleh situasi itu tadilah. Saiz pengeluaran ikan tempatan kecil. Dan satu lagi ialah kualiti ikan tempatan mungkin rendah. Ya, ialah mungkin mereka guna teknologi yang rendah, bot kecil, tangkap ikan tak jauh ke tengah laut, mungkin hasil tangkapan ikannya kecil-kecil. Ya, berbanding dengan hasil tangkapan yang diimport tu mungkin hasilnya besar, ya, besar, ikan-ikannya besar. Ya, itu maksud kualiti ikan tu. Ya. Okey, itu secara ringkas tentang soalan B. Saya pergi kepada soalan C.
Ini soalan inilah yang kita nak bagi tumpuan, iaitu soalan yang AB tadi dia periksa, dia ada skema dia. Ya. Dia ada peraturan pemarkahan dia. Ya. Jadi pemeriksa biasa ikut dengan peraturan pemarkahan yang telah ditetapkan. Ya. Tetapi untuk bahagian B ini ada satu soalan yang dia disemak secara penskoran rubrik. Ya. Okey. Nak tahu yang mana soalan yang dikatakan yang akan disemak secara mengikut perskoran rubrik ni ialah cari soalan yang markah paling tinggi. Ya. Contoh tadi ada A 5 markah, B 6 markah dan 11, C 9 markah. Jadi 9 markah tu paling tinggi. Ya, paling tinggi. Maka C tadi yang 9 markah ini ialah yang akan disemak secara rubrik. Tetapi tidak semestinya yang pemeriksaan rubrik ini letaknya di C. Dia boleh letak di A. Dia boleh mungkin jadi pecahan soalan di B ataupun mungkin soalan di C. Ya, dia boleh letak di mana-mana. Ya, sama ada di A, di B, C. Yang penting kita tengok mungkin A, B, C, B markah paling tinggi. Maka B itu ialah soalan yang disemak secara rubrik perskoran. Ya. Kalau pada semua soalan tu A paling tinggi markahnya, A itulah perskoran rubrik. Ya. Buat masa ini itulah tanda kepada calon-calon yang mana kita nak tentukan soalan yang mana diperiksa yang secara rubrik tu. Ya. Jadi bukan semua ya. Dia ada ABC 20 markah, di sekitar 9 markah tu saja ya. Ke 8 ke 9 markah tu saja yang akan disemak secara perskoran rubrik ya. Jadi perskoran rubrik ni dia lain ya sikit daripada bahagian A yang ada skema dan sebahagian daripada bahagian B yang tadi yang kita tengok A dan B tadi yang ada skema. Kelainan dia bukan memerlukan banyak idea, dia bukan memerlukan banyak fakta, tetapi dia memerlukan calon-calon berkeupayaan untuk menghuraikan, menerangkan sesuatu itu secara mendalam. Ya. Jadi keterangan-keterangan yang mendalam, itu yang dikendaki dalam soalan perskoran rubrik. Okey. Saya terang sikit ya untuk rubrik perskoran ni. Okay, untuk tahap 1, tahap ni dianggap sebagai tahap pengetahuan dan pemahaman. Untuk tahap 1 ni markah dia 1 hingga 3 markah. 1 hingga 3 markah. Okay. Kalau kita dapat memberi 1 idea, 1 isi, 1 fakta, 1 je markah. 2 idea, 2 markah. 3 idea, 3 fakta, 3 isi, 3 markah. 10 isi, 3 markah juga. Maksimum dia 3. Maksimum dia 3 saja, walaupun banyak. Dan biasanya untuk soalan 1 ni, persembahan kita ni kita bagi dalam penyataan atau keterangan yang umum. Respon calon tu, jawapan calon tu, penyataan dia umum. Ya. Ataupun yang kedua, menyenaraikan fakta isi saja tanpa huraian. Yang ketiga, penjelasannya terhad. Boleh kata terhad ataupun ada yang boleh kata tak ada penjelasan. Dia senaraikan isi macam bahagian A. 1, 2, 3, 4, bulat macam tu cara menulisnya. Okey, yang keempat, menyatakan pendirian secara umum atau tiada penilaian. Jadi kalau ada setengah-setengah soalan yang memerlukan pendirian, tak ada pendirian. Ataupun dia bagi dua-dua. Ya pun bagi, tidak pun bagi. Sokong pun bagi, tak sokong pun bagi. Wajar pun bagi, tak wajar pun bagi. Maknanya tak ada penilaian ataupun tidak ada pendirian. Jadi kalau tak ada pendirian, antaranya yang kita lihat di sini memang dia akan
antara ciri ya, antara yang akan menentukan dia berada pada tahap 1. Ya, sekiranya tidak ada pendirian ataupun tidak ada penilaian. Okey, kita pergi kepada tahap 2. Tahap 2 ni dianggap tahap aplikasi. Markah tahap 2 ni ialah 4 hingga 6. 4 hingga 6 markah. Okey. Kalau pemeriksa mungkin nampak tahap aplikasi itu ada 1, dia akan tanda sebagai B1, 4 markah. Kalau ada 2, atau mungkin B2, mungkin B1A, nanti saya jelaskan kemudian ini, 5 markah. Mungkin juga dia jumpa ada keterangan yang ya aplikasi ini ataupun dia menerangkan idea yang A tadi, yang asal yang A tadi. Satu lagi 6 markah. Tapi kalau lebih daripada 3, dia tetap dapat 6 markah. Maknanya kalau dia buat banyak huraian tentang dia nak memahamkan idea itu atau nak aplikasi idea itu, dia sekitar dapat 6 markah saja. Ya? Sekitar 6 markah saja. Okey. Okay, keterangan. Fakta dan huraian masih tepat ataupun masih betul. Keterangan yang bercampur tepat dan salah. Ini satu lagi yang saya nak ingatkan. Kalau yang sayangnya ialah kita dah tulis elok-elok semua, tiba-tiba katalah sepatutnya pelajar tu dah layak dapat 8 markah, 9 markah. Tiba-tiba pemeriksa dapati dalam jawapan dia tu ada keterangan yang tak munasabah. Ya? Harga jatuh, permintaan turun. Misalnya macam tu. Ya? Ataupun harga naik, penawaran akan berkurangan. Jadi itu dah salah konsep ke apa-apalah. Ya? Yang menyebabkan, ataupun macam kita kata tadi, hukum lebihan penawaran ialah kuantiti diminta lebih besar daripada kuantiti ditawar. Sebut lebihan penawaran tapi jawab keterangannya lebihan permintaan. Kalau ada bercampur tepat dan salah, ya, jumpa satu pun salah, maknanya pelajar itu tak layak untuk dapat pergi ke tahap 3. Ya, maknanya dia hanya boleh dapat maksimum 6 saja sebab kita diletakkan pada tahap 2 kalau jawapannya bercampur betul dan salah. Keterangan yang betul, yang tepat dengan keterangan salah. Contoh yang betul dengan contoh yang salah. Rajah ada yang diberi salah. Itu sebab kena fikir betul-betul. Ya? Rajahnya salah, dia hentam saja. Ya? Okay. Kemudian ada juga soalan yang memerlukan keterangan dua sisi. Soalan bincangkan, dia ada nakkan pro and con. Tapi calon jawab satu sisi saja. Pro saja, con dia tak ada. Maka dia tak layak juga dapat tahap 3. Dia hanya boleh dapat tahap 1. Sebab dia tak jawab pada respon. Respon bincang, kita kena jawab dua sisi. Contoh, rajah. Rajah dia bagi, tapi rajah tak lengkap. Umum saja. Ya? Ya? Minta rajah perubahan permintaan, dia buat rajah keseimbangan yang asal saja. Perubahan permintaan itu tak wujud. Ya? Jadi huraian rajah pun terhad dan juga dia ada menyatakan pendirian. Di sini syarat. Sebab kalau tak menyata pendirian, kalau soalannya ada pendirian, wajarkah? Dia kata wajar. Tapi dia masih boleh dapat 2. Tapi kalau dia kata dia tak ada pendirian, dia akan pergi tahap 1. Ya, macam kita kata tadi, 1 tiada pendirian. Ya, dia tidak ada pendirian ni, tak ada. Ya. Kalau ada pendirian pun dia ambil dua-dua, sokong tak sokong sekali masuk jadi umum. Untuk tahap 2, untuk kalau soalan ada pendirian, diperlukan pendirian juga. Ya. Okey, seterusnya. Ini tahap 3.
tahap ini perlu analisis dan penilaian. Okey, markah untuk tahap 3 ni 7 markah, 8, 9 hingga 9. Okey, fakta campur huraian lengkap dan mendalam. Keterangan betul, tepat, sangat jelas dan mendalam. Mengemukakan idea yang bernas, kreatif dan rasional. Keterangan dua sisi. Kalau soalan bincangan ada dua-dua sisi. Pro pun ada, con pun ada. Sekurang-kurang satu. Ya, mana-mana. Satu pro, banyak con, ataupun banyak con tapi ada satu pro dia. Ya. Atau baik buruk. Ya. Mungkin dia ada banyak idea tentang keburukan banyak, tapi dia kena fikirkan satu kebaikan. Ataupun dia banyak fikirkan tentang kebaikan, dia kena fikirkan satu keburukan. Jadi kena ada dua-dua sisi dalam jawapan. Rajah mesti rajah yang tepat, lengkap. Bukan sekadar cikgu kata fikirlah rajah mana-mana, contohnya letaklah apa-apa rajah pun tak apa, tak boleh. Kena fikir rajah yang sesuai dengan stimulus, dengan soalan yang dikehendaki. Untuk bahagian B ni, untuk rubrik ni, kalau misalnya tak boleh fikirkan rajah yang tepat, takut nanti dia termasuk sebagai kita fakta bercampur. Keterangan semua dah betul, tiba-tiba rajah salah. Rajah salah tentulah huraian rajah salah. Dah keterangan jadi bercampur. Jadi tak layak calon tu dapat tahap 3. Dia pergi ke tahap 2. Kalau keterangan dia banyak, mungkin dia boleh pergi sampai 6 markah tahap 2. Tak boleh tahap 3? Tak boleh sebab terjumpa rajah yang salah. Ya. Keterangan yang salah. Ya. Contoh yang salah. Itu kena ingat. Ya. Sebelum kita bincang soalan itu, saya terangkan benda itu dulu. Okay, rajah lengkap, tepat, dan juga huraian rajah juga perlu lengkap. Ya, untuk tahap 3. Okey. Ya. Untuk tahap 3 juga sebaiknya kita boleh membuat kesimpulan, rumusan, pandangan atau pendapat, cadangan, memberi bukti. Atau kalau ada data yang relevan tapi tak ramai pelajar yang dapat, cari data, mungkin dia tak ingat. Tapi jika ada calon yang ingat data, ya, yang apa yang diperbincangkan, dia ingat data tu, ya, maka dia boleh masukkan data tu. Ya. Kemudian menyatakan pendirian dengan jelas, kemudian menghubung kait teori ekonomi dengan pelbagai topik atau tajuk ya, atau sintesis. Ya, dia boleh kaitkan teori ekonomi dengan apa yang diperbincangkan. Ya. Okey, untuk catatan sini untuk tahap 3, kalau jawapan bercampur antara tepat dengan tidak tepat, maksimum 7 markah saja walaupun jumlah C melebihi 2. Ya. Okay. Yang kita kena faham yang bercampur tadi, yang tahap 2 tadi ialah bercampur salah dengan betul. Okay. Yang tahap 2 tadi, maksud bercampur tadi, bercampur salah dengan betul. Yang dimaksudkan dengan sini, bercampur di sini, ya, antara tepat dengan tak tepat ni, maknanya ialah katalah dia buat analisis satu, dia guna fakta lain, A. Dia analisis fakta A. Tapi dia tak dalamkan fakta A tu, dia pergi analisis fakta B. Kemudian, dia dah tak boleh nak analisis fakta B, mungkin dia boleh selapis dia tahu, dia pergi analisis yang C ni. Jadi bercampur di situ dia punya analisis, bukan daripada satu idea yang dikembangkan secara mendalam, tetapi dia punya analisis ada banyak idea yang dianalisis secara tidak mendalam, selapis saja, satu layer saja dia lapis, dia huraikan saja. Yang itu boleh dikatakan dalam tahap 3 sebab dia ada analisis, tapi dia bercampur.
Ya, macam 7 markah ni. Ada yang C1 ni, ini dia punya analisis, kita tanda C1A. Ya. Ada pula terjumpa C2. C2 dalam tu. Dia bercampur-campur analisis dia. Ya. C1 ni katalah dia ambil daripada idea A1. A1 tu dikembangkan, dia bagi kefahaman aplikasinya B1. Lepas tu dia analisis B1 ni jadi C1. Kemudian dia pula analisis yang lain pula C2. Kemudian dia balik kepada analisis balik C1, bercampur aduk. Jawapan analisisnya betul. Cuma dia bercampur aduk daripada dia analisis daripada pelbagai idea, daripada pelbagai isi, daripada pelbagai perkara yang dianalisis di situ. Bercampur-campur. Jadi tak ada nampak dia secara mendalam. Okey, kalau 8 markah pula samalah, cuma dia lebih saja dia punya keterangan, ya. Masih bercampur-campur, ya, tapi dia lebih. Contohnya kalau 7 ni, satu analisis C1, 2 analisis C2. Ni dah bercampur dah. Saya bagi warna lain ni dah bercampur. Ataupun satu analisis dia dalamkan lagi jadi C1A. Ada 2 je. Kalau ada 2 sahaja analisis, sama ada bercampur ataupun yang didalamkan daripada satu fakta, 7 markah. Ya, 1 pun 7, 2 pun 7. Nak dapat 8, kena analisis 3. 3 analisis. Ni 3C ni 3 analisis. Ya, C ni dia tanda, dia nanti bila ditanda dijumpai analisis, dia akan analisis pertama C1. Analisis kedua C1A. Dia akan tanda tu cara menanda dia. Jadi C1, okay. Kemudian C1, C2 macam ni saja, tapi dia tambah lagi poin, ada C1, C3 atau C3 ni maksudnya dia ambil, dia huraikan daripada idea lain. Ya. Dan C1B dia dalamkan. Kalau dia dalamkan C1, C1A, C1B. Tapi ada 3 je. 7, baru pergi yang ketiga 8. Kalau bercampur C1, C2, C3, 7, 8. Ya. Maknanya masih dapat markah. Masih dapat markah. Cuma analisis bercampur ni, analisis keterangan yang bercampur ni daripada pelbagai idea yang tak nampak secara mendalam, dia tak boleh dapat 9 markah saja. Ya. Jika diberi huraian lanjut ataupun mendalam tentang sesuatu fakta atau isi idea. Katalah dia ada tadi A1, A2, A3, dia ambil satu je A1. Jadi A1 ni dikembangkan, dia bagi maksud A1 ni, dia fahamkan apa dia A1 ni. Apa idea A1 ni? Apa yang dia faham tentang fakta ini? Apa yang dia faham tentang isi ini? Dia jelaskan B1, B2, B3. Boleh. Okey. Kalau dalam hal ni, kalau dia jawab A1 je, 1 markah lah. Tapi kalau soalan dia, bila kita semak, ada fakta, ada keterangan aplikasi B1, B1A, dia dapat 5 markah. Macam mana dia dapat 5 markah? Dia ada 2 B sini. Kita tengok B. A ni idea dia. B ni yang kita tengok. 4 markah, 5 markah. Ni. Kalau dia punya keterangan, ada idea, ada keterangan, ada analisis. A idea, B kefahaman idea atau aplikasi, dan C analisis atau penilaian. Semua ada ni dalam jawapan dia. Kita akan tengok dekat C. Bila dia ada analisis, dia akan bermula daripada 7. Tapi ini kita baca juga. Tak mungkin dia boleh analisis tanpa idea. Idea ni mesti ditulis juga. Kefahaman idea ni mesti dinyatakan juga. Selepas tu barulah diikuti dengan analisis idea tu. Jadi idea ni dia ada 2. Bila ada 2, C1 7, C2 yang kedua pun analisis masih 7 markah. Kalau macam ni tadi, dia tambah satu lagi. C1 satu analisis, C1A mendalam,
sebab sama-sama satu mendalam, C1A masih 7 markah, C1B lagi mendalam dapat 8 markah. Okey, untuk 9 markah ada idea, ada kefahaman tentang idea dan ada analisis idea. Berapa analisis? C1 7 markah, C1A masih 7 markah, C1B 8 markah, C1C 9 markah. Ini yang tahun-tahun sebelum ini. Tapi untuk selamat, saya nak bagi tahu untuk selamat, C1 7 markah, C yang kedua pun 7 markah, C yang ketiga 8 markah, C yang keempat 8 markah, C yang kelima 9 markah. Ya. Ini ada kemungkinan sebab bila kita semak kertas ni dia bukan tetap daripada mula sampai bila-bila, dia ikut tahun semasa. Ya, ikut tahun semasa. Jadi untuk yang paling selamat, C1 ada 2 C 7 markah, ada 3 C 8 markah, ada 4 C 8 markah, ada 5 C barulah bermula 9 markah. Jadi kalau lebih daripada 5 tu 9 lah. Ya. Syaratnya mestilah C ni daripada idea 1. Keterangan kefahaman dia idea 1. C1 dalam dia C1A, dia dalam ke idea lagi ke B, dia dalamkan idea nombor 1 tu C, dia dalam ke idea 1 tu D, dalam semua daripada idea A1. Kalau dia bercampur A1, kejap C1, kejap C1A, lepas tu C2, kejap C3, itu dia tak boleh dapat 8 markah. Dia boleh dapat, tak boleh dapat 9 markah lah. Ya. Untuk dapat 7 dan 8 boleh. Okey. Kita terus jawab pada soalan ni, ya, ambil masa ni panjang sikit. Okey, sekatan kota lebih berkesan daripada sekatan tarif. Mana dia soalan ni mana-mana pun boleh. Tarif lebih berkesan daripada kota pun boleh. Kota lebih berkesan daripada tarif pun boleh. Ada, semuanya ada jawapannya, ada hujah. Ya, untuk mengatasi masalah tersebut, bincangkan. Okey, untuk kata tugas bincangkan untuk bahagian ni perlu dalam 2 sisi. Ya, perlu dalam 2 sisi. Maknanya perlu pro and con, mesti ada situ. Ya, pro and con kena ada. Ya, perlu 2 sisi. Okey, kalau satu sisi, ya, tak boleh pergi kepada tahap 3. Ya, tak boleh pergi kepada tahap 3. Okey, respon yang diharapkan memberi penerangan atau memberi pandangan daripada pelbagai aspek, iaitu pro and con. Pelbagai aspek di sini ialah ada aspek keterangan pro, menyokong dan kontra. Ya. Okey, untuk ekonomi SPM biasanya soalan-soalan begini keraplah jawapannya kebat. Contohnya pro and con daripada analisis data seperti harga, data tentang harga, data tentang inflasi dan sebagainya. Ada juga nakkan pro and con daripada situasi dan maklumat. Tapi kali ini situasi dan maklumat lah yang kita tengok. Ya. Okey. Okey, ya. Saya sebelum kita tengok jawapan ni, kita balik kepada soalan. Soalan ni. Sekatan kota. Sini dekat info 2 ni. Lebih berkesan daripada sekatan tarif untuk mengatasi masalah tersebut. Info 2 ya. Tunggu pada info 2. Kerajaan bertindak mengenakan sekatan tarif dan ada juga kota untuk mengatasi. Tapi soalannya mana yang lebih berkesan? Bincangkan. Okey? Itu kita ingatkan balik soalan. Okey. Dijawab. Ini idea tadi. Ini ada kata idea, isi, fakta. Ini dia. A ni. Idea pertama, kerajaan menentukan had maksimum kuantiti import. Idea kedua, melindungi industri muda tempatan. Biasanya calon untuk idea ni dia banyak idea, dia akan tulis saja. Yang ketiga, mungkin dia kata penawaran import terhad.
Okay, yang keempat, kelima, keenam kalau ditulis, kalau tiga ni dah ada satu markah, ada dua idea, dua markah, ada tiga idea, tiga markah. Okay, nampak tiga idea. Daripada tiga idea ni, cari satu idea yang calon atau pelajar boleh hurai secara mendalam, secara lengkap, mendalam, secara terperinci. Ya, yang paling kita rasa kita kuasai lah. Fakta mana yang paling kita kuasai? Contohnya di sini, kita ambillah fakta satu. Jadi kalau kita ambil fakta satu, maka aplikasi ataupun kefahaman tentang fakta ni mestilah jelas kefahaman fakta satu. Okay. Fakta satunya, kerajaan menentukan had maksimum kuantiti import. Apa maksud? Apa kefahaman awak? Apa kefahaman calon pada fakta satu tu? Okay. Yang pertama, calon faham fakta satu ni, walaupun ada rakyat Malaysia yang mampu membayar tarif, tetapi tidak boleh import. Ya, sebab had maksimum tu. Itu yang dipaham tentang kota. Ini maksudnya kota lah ni. Tapi dia tak sebut kota sebab dah ada dalam soalan. Tapi dia kata kota tu kerajaan menentukan had maksimum kuantiti import. Jadi apa yang dia faham tentang kota tu, itu memaksimumkan kuantiti import, dia kata walaupun ada rakyat Malaysia yang mampu nak bayar cukai atau tarif, tapi tak boleh import juga. Itu kefahaman dia tentang A1. Apa? Kefahaman lain, dia kata kuantiti import ikan import telah mencapai had maksimum. Okey, kuantiti ikan import dah mencapai had maksimum. Itu yang dia kata had maksimum. Yang ketiga, had barang import dalam tempoh setahun. Itu ada kata macam tu. Yang dipaham tentang konsep kota tu. Okey, itu B2 B2 Ini B3 tadi, dia ambil sini penawaran barang import, ditafsirkan sini pula. Ya. Okey, kemudian B2 dia ada pula, dia bila kadang-kadang calon ni bila dia dah tak erti nak tafsirkan bagi kefahaman tentang ni, dia akan ambil ini, dia akan ambil. Jadi ada aplikasi dia atau keterangan tentang apa yang dia faham tentang tiga-tiga idea ni akan ditulis semua. Ya, akan ditulis. Kalaulah calonnya jawapan sekitar ini saja. Ini saja. Ini saja ya. Berapa calon ni dapat markah? Okey, kita dah tengok dia ada tiga idea, tapi kita tengok dia ada tahap yang lebih tinggi, iaitu aplikasi. Maka kita akan tengok berapa dia punya aplikasi. Ya. Okey, kalau katalah dijawab B1, B1A. Dua ni tak adalah kata kan. Maka dia akan dapat 5 markah. B1A, B1 4 markah, B1A satu lagi aplikasi 5 markah. Tapi kalau dia bercampur, masih boleh lagi. Ya, katalah calon tu tulis bercampur ini saja, maka dia akan dapat 6 markah. Ini tak ada markah, ada markah tapi dah maksimum 6 saja. Ya, untuk markah tahap 2, 6 saja, 4, 5, 6. Ya. 4, 5, 6. Jadi dia ada 1, 2, 3 keterangan aplikasi. 3 keterangan aplikasi, iaitu 3 keterangan yang menjelas memahamkan idea itu. Okey. Seterusnya. Ini kita pergi kepada analisis. Okey. Ini calon yang tadi ni katalah calon yang sederhana. Calon yang lemah tu biasa kat sini saja. Biasa kat sini saja. Ini yang lemah ni, atau dia senaraikan banyak idea, tapi dia tak hurai. Ya? Tak hurai apa-apa. Jadi dapat maksimum 3. Ya? Jadi jangan terlalu banyak idea sampai tak ada masa kita calon nak menerangkan kefahaman, apatah lagi nak menganalisis. Ya? Dalam untuk bahagian ni tak perlu terlalu banyak, tetapi dia nak kedalaman idea. Ya? Okey. Ini calon yang baiklah. Dia ambil 1. Dia ambil 1 tadi, A1 lah. Dia kata dia paling menguasai, dia akan idea ni paling dia kuasai. Okay, kerajaan menentukan had maksimum quantity import. Okey, yang ni dia ambil.
Dia tulis ada jawapan dia. Cuma saya nak ingatkan untuk kali ini saya tak tulis dalam esei lah. Saya bagi-bagi dalam bentuk cara orang periksa A1, B1. Jadi ambil label-label kalau pemeriksa memeriksa kertas untuk rubrik persekoran ekonomi. Kalau untuk sesi yang kelima, saya dah sediakan itu, saya bagi esei yang ayatnya bersambung. Ya, untuk kali ini saya bagi yang bentuk macam ni, tapi kita gunakanlah kata-kata wacana untuk sambung. Tapi dalam periksa tak perlulah tulis A1. Di sini maksudnya kalau calon tulis idea ni, kerajaan menentukan had maksimum kuantiti import ni, kita nampak satu idea, dia akan bagi situ tanda A1. Kemudian dia jelaskan, kalau boleh ulang balik ayat ni. Ya, misalnya maksud kerajaan menentukan maksimum kuantiti import ialah kita sambung, walaupun ada rakyat Malaysia yang mampu membayar tarif tetapi tidak boleh import ikan ke, sebutlah. Mungkin di sini kita boleh nampak kefahaman atau kedalaman lagi daripada idea ni. Mungkin kita boleh bagi B1. Kesan daripada sini, kuantiti ikan import telah mencapai had maksimum. Lanjutan daripada B ni, dia bagi keterangan lagi, maknanya boleh pergi 5 markah. Sebab benda ni semua teori je tentang kota yang dia belajar. Teori tentang kota yang dia belajar. Okey. Kemudian dia tak perlu bagi banyak, bagi 1, bagi 2, 2 pun dah cukup lah ni. Kalau 1 mungkin kurang 2. Lepas tu dia terus analisis. Terus analisis. Apa yang dia analisis? Kesan daripada fakta 1, keterangan ini. Analisis yang pertama dia, penawaran ikan import berkurangan atau terhad. Bila kita tengok analisis saja, markah analisis paling awal 7 markah. Dapat 7 markah. Katalah kebetulan dia tulis A1, B1, B ini semua tak ada. Terus dia analisis, dia tetap dapat 7 markah. Sebab dia dah ada tahap analisis dan penilaian yang diletakkan. Ada saja keterangan yang menggambarkan analisis, kita dah masukkan dia dalam tahap 3, 7 markah. Tapi ingat, jangan pula tiba-tiba analisis penawaran ikan, tak ada idea, tak ada keterangan idea, itu kita tak terimalah. Kalau itu saja, maknanya penawaran ikan import ni, dia akan jadi idea juga. Dia jadi idea, dia tak jadi sebagai penilaian. Dia jadi idea saja. Jadi, mesti dituliskan ideanya, kefahaman ideanya, analisis ideanya. Jadi analisis idea ni perlu diperbanyakkan. Okey. Kefahaman idea ni 1 atau 2 lah. Paling dia untuk selamat 2. Analisis idea perlu diperbanyakkan. Okey, penawaran ikan import berkurangan atau terhad. Ini satu analisis 7 markah. Nilai import Malaysia kurang daripada nilai ekspor Malaysia. 7 markah. Masih 7 sebab ada 2 analisis. 1 analisis 7 markah, 2 analisis pun 7 markah. Kita pergi seterusnya, dia analisis lagi mendalam, C1 juga daripada idea 1. Kita balik sini, C1, C1A maknanya daripada idea 1. Analisis, C ni analisis, 1 ni idea. Analisis idea 1 yang pertama, analisis idea 1 yang kedua. Okey. Ini analisis idea 1 yang ketiga. Kita tanda sebagai B. Imbangan perdagangan Malaysia positif. Jadi di sini yang ketiga, bila yang ketiga dia dapat 8 markah. Kemudian dia analisis lagi mendalam, dia akan jadi C, mana analisis, C ni analisis, 1 ni idea pertama. Yang keempat, import berkurang, maka penawaran RM akan turut berkurang. 8 markah juga. Sebab apa 8?
itu saya kata tadi untuk selamat. Sebelum ni yang ni 8, yang ni 9. Tapi untuk sesi penerangan saya, tips ini saya ambil jalan yang paling selamat, iaitu 2 analisis awal 7 markah, analisis ketiga dan keempat 8 markah, dan analisis yang kelima dan seterusnya untuk 9 markah. Itu paling selamat. Ya. Okey. Jadi begitu juga C1C 4 berkurangan, maka penawaran RM turut berkurang 8 markah. Kemudian analisis seterusnya C1D dapat mengurangkan masalah lambakan. Ya. Kemudian C1E, wujud penawaran RM kurang daripada permintaan RM. Ya, ini. Kemudian C1F, nilai RM naik. C1G, negara China bertindak balas. Okey. Di sini soalan ini perlu 2 sisi. Soalan ini perlu 2 sisi. Mengapa saya tak bagi markah dekat C1D 9 markah? Sebenarnya C1D nya dapat mengurangkan masalah lambakan, satu analisis juga. Tapi dia masih dapat 8 sebab soalan bincangkan dia perlu jawab 2 sisi. Jadi saya mencari 4 yang awal ni kita tak nampak sisi yang ni ya, yang semua pro. Sisi yang awal tu ialah kebaikan semua. Pro kepada kuota. Jadi kita tak nampak lagi ya, yang ini pun pro kepada kuota. Yang ini pun pro kepada kuota. Nilai RM naik pun pro kepada kuota. Ya. Jadi C1D, negara China akan bertindak balas, ini pada con. Ini con pada kuota. Maknanya kita kenakan negara China kuota, negara China akan bertindak balas. Bila dia bertindak balas, merugikan negara. Di sini ada kontranya. Ya, kontranya. Di sini saya jumpa bahawa saya letakkan 9 markah sebab dekat sinilah ada 2 sisinya. Ada 2 sisinya. Ya. Dan satu lagi 1S yang menyebabkan ekspor Malaysia menurun, ini pun satu lagi yang kontra. Ya. Tapi dah jumpa satu, okeylah. Tapi perlu ke tulis kontra itu di akhir? Tak perlu. Yang sebenarnya kita jumpa awal, kita akan tulis sini. Katalah kita jumpa awal sini 7. Contoh ya. Kita jumpa sini pro, jumpa sini kontra. Jadi kita akan tulis 7, makna sini kontra. 2 sisi. Makna dah ada 1 sisi, 2 sisi. Pro, sini pro, ni kontra. Yang lepas daripada itu, kalau kita jumpa 8, dekat sini dapat 9 lah. Sebab apa kat sini dah dapat 9? Sebab kita dah jumpa yang 2 sisinya, iaitu dia punya kontra ada dekat uraian dekat sini. Contohnya. Tapi dalam keterangan yang saya tulis ini, kebetulan saya asingkan kontra tu, dia pergi kat ujung, maka kita bagi markah 7 yang awal kita jumpa, mana-mana yang kita jumpa dulu. Itu memang prinsip periksa. Jumpa 8 bagi 8 dulu, jumpa yang kedua bagi 8 lagi, jumpa yang ke-9 tak boleh bagi lagi sebab soalan bincangkan perlu ada 2 sisi, tak jumpa, setakat ni baru 1 sisi, baca terus, masih lagi 1 sisi, dekat sini ada kontra, dah 2 sisi. Maka kita akan tulis itu sila markah 2 sisi. Jadi itulah penerangan tentang cara untuk menjawab. Tapi ini untuk kali pertama lah, untuk walaupun dah siri 4, tapi ini kali pertama untuk kita bincangkan soalan secara pemeriksaan secara rubrik. Okey, ini kesimpulan lah, yang kesimpulan daripada tahap 1, tahap 2, tahap 3 tadi. Ya, kesimpulannya macam inilah. Ya. Jadi untuk sesi yang akan datang saya ada tunjukkan dalam esei yang penuh dan juga ada contoh macam mana kita buat rumusan. Ya, untuk kali ini tak ada rumusan lah, tapi
dia dah banyak fakta-fakta yang lain. Saya tak buatkan rumusan. Tapi untuk yang sesi yang akan datang ni, untuk tips kelima, ada rumusan, contoh rumusan saya buat di sana. Ya. Okey, jadi saya rasa untuk kali ini kita berhenti di sini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Fasihullah Selangor kerana terus memberi sumbangan, memberi ruang dan peluang untuk saya menyumbang dan berkongsi pengalaman kepada calon-calon profesor SPM khususnya dan juga kepada guru-guru khususnya guru-guru baru. Jadi kegagalan adalah proses menuju kejayaan yang sebenar. Jadi walaupun mungkin sebelum ni kita rasa kita tak boleh buat ekonomi, susah ekonomi, tak tahu cara nak jawab ekonomi, harap dengan tips ni ialah dia adalah proses menuju kejayaan yang sebenar. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.